Kemudian kita ingin memerhatikan di sini beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan membeli syurga dengan harta, dan juga beberapa hadis Nabi SAW dengan dalam tajuk yang sama. Saya nak pilihlah beberapa ayat Al-Quran. Pertama ialah dalam suratul Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Dah habis masa ke apa ni? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Dan nafkahkanlah apa yang daripada apa yang direzekikan kamu kepadanya, apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kepada salah seorang daripada kamu kematian. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, alangkah baiknya sekiranya engkau dapat lewatkan aku sedikit, okey, kepada waktu yang singkat, okey, tambah lagi masa, fa asaddaqa, supaya aku dapat memberi sedekah, wa akum minas salihin, dan aku dapat menjadi di kalangan orang yang saleh. Okey. Pagi tadi pun kita dah huraikan sedikit tentang umur. Kan umur, bagi tadi tajuk ni usia emas. Dan saya dah bincangkan di situ bagaimana umur itu penting. Kita nak buat kebaikan, jangan tunggu. Jangan tunggu. Nak buat kebaikan, yang penting pertama kena ada niat. Okey, niat tu kena ada. Okey. Sebagai contoh, Nabi SAW mengatakan, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw fa inna famata famitatuhu jahiliyah. Sesiapa yang tidak berperang kan untuk mempertahankan agama, perang pun tidak. Wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, dan tak pernah cakap tak pernah terdetik dalam jiwanya bahawa kalau perlu peperangan aku akan perang. Itu pun tak ada juga. Dia terdetik kalau perang pun aku nak lari. Kan? Okay. Lalu dia mati, maka apa? Maka matinya itu adalah dalam keadaan jahiliyah. Okay, jadi yang penting pertama sekali kena ada niat. Okay, pasang niat tu betul-betul, letakkan niat tu. Tak payahlah sebut nawaitu apa semua, tak payah. Kan? Tapi niat tu adalah gerak hati. An-niyatul qasdu, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey, bila dah ada niat, kalau ada kesempatan bagi terus. Jangan contohnya saya nak bagi ataupun saya nak solat, tapi tak apalah, ni tengah cuti ni. Kan contohnya, tengah cuti, esoklah solat. Solat duha, dengar cerita macam solat duha ni banyak pahala, tapi tak apa, nanti balik KL nanti baru buat. Kan, ataupun balik Arau nanti, ni Kangah kan, balik Arau nanti baru buat. Contohnya kan. Jangan fikir gitu. Ada terasa nak buat sesuatu, cepatkan. Okey. Dan itu pun banyak ayat Quran yang menyatakan perkara tersebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Okey, dan bergegaslah untuk mendapat pengampunan daripada Tuhanmu. Okey, banyak ayat Quran yang mengatakan kita perlu bergegas. Pasang niat betul-betul, kemudian keluarkan ataupun kemudian laksanakan. Dan ayat yang kita bacakan tadi, Al-Munafiqun, ayat yang ke-10, menunjukkan bagaimana masa yang diberikan pada kita dah cukup. Masa yang diberikan cukup. Jadi kalau sampai ajal, sampai masa maknanya nyawa ditarik semula, kita tak boleh lagi dah dekat-dekat dah rasa nak mati, alangkah baiknya kalau buat begini, kalau buat begini, kalau tak ada. Sekarang ni kita fikirkan begitu. Okey? Seterusnya Allah Azza wa Jalla sebutkan lagi dalam surah At-Taghabun. At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu semua kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Okey, takwa mengikut kemampuan. Okey. Wasma'u, dengarlah. Okey, apa sahaja wahyu itu dengarkan. Wa ati'u, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, dan berikanlah nafkah. Okey, berikanlah nafkah. Khairan li anfusikum, dan berikanlah nafkah yang baik untuk diri kamu sendiri. Bagi nafkah bukan untuk orang lain. Seperti yang disebutkan oleh Ustaz pengurusi tadi, bahawa bila kita memberi nafkah, nafkah itu bukan untuk sesuatu tempat, tetapi untuk diri kita sendiri. Okey. Wa may yuqa shuhha nafsihi, bacakan sampai habis. Sesiapa yang dipelihara daripada syuh, daripada kebakhilan dirinya, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang berjaya. Mereka itulah orang yang berjaya. Okey. Kita bila membaca ayat-ayat begini, kita kena cuba supaya membayangkan ayat itu ditujukan kepada kita. Ya, kebanyakan kita
Kan bila baca ayat ni untuk orang lain kot. Kan bukan untuk saya ni untuk perempuan dan tuan-tuan. Saya tak masuk, saya bagi ceramah je. Contohnya kan. Tak, kita pun termasuk juga. Yang bercakap, yang mendengar, yang menyampaikan. Semua kita termasuk. Okey? Dan ayat ini mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Kita kena tahu kemampuan kita sesama kita tak sama. Okey? Dan berdasarkan kemampuan itulah kita akan mendapat pahala. Ada orang dia boleh bagi RM1,000. Ada orang banyak boleh bagi RM10. Tapi kalau RM1,000 itu hanyalah 1/100 berbanding dengan RM10 yang merupakan 50% ataupun 40% daripada hartanya, sama tak pahalanya? Tak sama. Di sisi Allah lain. Okey? Jadi setiap orang jangan tengok bilangan tu, tapi tengok dia punya wazan ataupun pemberat dia. Berat macam mana dia nak keluarkan RM10, macam mana dia nak keluarkan RM50, macam mana dia nak keluarkan RM100. Okey? Jangan fikir dia kena keluarkan RM1,000, saya pun selagi tak ada RM1,000 saya tak nak keluarkan. Tak, bagi dulu sikit-sikit. Okey? Dan saya teringat dalam satu perjumpaan ada seorang kakak ni dari Singapura. Dia cerita sikit tak apa kan? Dia kata apa? Dia kata saya nak mencadangkan kepada persatuan ini untuk mewujudkan tabung. Kita dengar pun tabung macam tak yakinlah kita dengar tu. Dia kata wujudkan tabung. Tabung kat mana? Kat rumah pula tu. Kat rumah. Okey. Buat apa dengan tabung ni kak? Dia kata tabung ini setiap anak tu masukkanlah duit sikit. Masuk tiap hari, tiap minggu ke RM1, tak apalah. Okey. Kalau di Singapura $1 gitu. Masuk. Yang pentingnya masuk duit dalam tu. Akhir bulan ambil tabung tu bagi kat persatuan. Jadi yang dengar tu kata satu cadangan yang baik, tapi ialah kita nak cuba satu cadangan yang lebih megabyte, gigabyte semua ni kan, yang lebih hebat lagi. Kita tak nak cadangan pecisan ataupun cadangan yang kecil-kecil ni, tak mau. Lebih kurang itulah respon. Jadi kakak ni kata mungkin kita nampak cadangan ini cadangan yang kecil dan macam cebisan, serpihan. Tapi dengan cadangan inilah kami telah dapat membina satu bangunan. Dalam bangunan tu ada swimming pool. Ada apa? Ada kolam renang untuk perempuan. Swimming pool biasa untuk lelaki kan, terbuka gitu kan. Tak ni swimming pool yang tertutup, perempuan je boleh masuk. Okey? Jadi bila dengar benda tu ya, sebahagiannya mula macam tergamam lah. Betul ke? Tak percaya lagi. Tak percaya lagi. Tapi yang pentingnya saya dengar tu saya percayalah, pasal kita kenal orang yang cakap tu. Dan kita kena fikirkan begitu. Okay? Salah satu cara lah, bukan begitu sahaja, tapi salah satu cara. Siapa yang boleh bagi banyak, alhamdulillah. Siapa yang tak boleh bagi banyak, dia jangan fikir saya ni useless, saya tak berguna. Tak, sikit-sikit pun tak apa. Bagi sikit-sikit. Allah akan mengira apa yang ada di dalam hati kita. Allah tak mengira sangat apa yang ada di luar kita. Kalau hati pun nak keluarkan berat sebenarnya, tapi nak dapat nama kan. Okay? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dipelihara daripada kebakhilan dirinya, mereka itulah golongan yang berjaya.